Itu dia profil calon yang kami berikan kepada anda. Jadi buat pilihan tepat. Untuk anda rakyat Johor, selamat mengundi. Baiklah, kurang 45 minit untuk kami bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang saya nak bawakan perbincangan mengenai Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS, merupakan tanggungjawab bersama. Jadi saya bersama dengan Encik Munshi Abdullah, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan KKM, bersama dengan saya melalui talian Skype. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jugalah. Jadi mungkin Tuan boleh jelaskan mengenai ANMS ini yang saya kira dia mampu untuk memberi impak kepada keluarga Malaysia, konsep keluarga Malaysia, dan sekaligus membuktikan semangat whole of nation. Jadi ia merentasi pelbagai agensi, pihak kerajaan maupun pihak swasta maupun pihak NGO serta keluarga Malaysia itu secara keseluruhannya, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kita. Terima kasih RTM kerana memberi peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk berbicara ataupun untuk memaklumkan satu agenda kerajaan, agenda nasional, agenda kesihatan yang kita kenali sebagai Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ringkasnya ANMS. Dan seperti yang kita sedia maklum, Malaysia kini berhadapan dengan situasi kesihatan yang boleh kita sama-sama bertanggungjawab untuk menanganinya, seperti pandemik COVID-19 dan usaha kerajaan untuk menangani isu-isu kesihatan semasa keluarga Malaysia adalah dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Dan untuk makluman penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS adalah satu dasar kerajaan, satu agenda kerajaan untuk memastikan supaya keluarga Malaysia ini sihat sejahtera dengan menyediakan pelbagai inisiatif, pelbagai program dan juga pelbagai aktiviti yang telah pun dirancang, disusun. Dan Agenda Nasional Malaysia Sihat adalah untuk memastikan supaya rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sihat, sihat sejahtera, dan banyak manfaat yang boleh keluarga Malaysia dapat, terutamanya dari segi penjagaan kesihatan kendiri. Bagaimana kita nak memastikan supaya rakyat Malaysia, keluarga Malaysia ni bijak untuk menghadapi isu-isu kesihatan, untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Di samping itu, kita nak pastikan supaya literasi kesihatan rakyat, di mana pengetahuan-pengetahuan yang akan kita salurkan menerusi pelbagai kaedah media akan dapat digunapakai oleh keluarga Malaysia supaya tahap literasi kesihatan dapat dipertingkatkan. Di samping itu, Kementerian Kesihatan menerusi agensi-agensi yang lain memperkenalkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan yang akan disalurkan kepada yang kita kenali sebagai wellness hub ataupun yang kita kenali sebagai wellness, iaitu WOW. Kemudian kita lihat juga dari segi keluarga Malaysia ini akan mengetahui status kesihatan mereka menerusi satu perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, iaitu screening, health screening, yang akan kita teroka, kita pergi ke kawasan-kawasan komuniti, kawasan-kawasan yang boleh dicapai tahap kesihatan, di mana kita akan menyediakan perkhidmatan menerusi kemudahan-kemudahan Kementerian Kesihatan yang sedia ada dan juga agensi-agensi yang lain untuk rakyat mendapat perkhidmatan ataupun health screening di tempat yang akan kita putuskan. Dan satu perkara yang agak penting juga adalah apabila bercakap tentang manfaat yang keluarga Malaysia akan terima adalah pada akhirnya, iaitu kita akan lihat keluarga Malaysia akan mengamalkan budaya hidup sihat, iaitu aktif fizikal, keduanya makan secara sihat, ketiganya dapat memupuk minda sihat, di samping menjadikan kesihatan sebagai keutamaan dalam kehidupan, dan mereka dapat mengamalkan apa jua yang akan ditetapkan oleh pihak kerajaan.
Jadi sehingga kini, bagaimana dengan penglibatan pihak-pihak lain, terutamanya rakan strategik dalam melaksanakan agenda nasional Malaysia Sihat ini? Baik, dalam pendekatan yang kita gunakan untuk ANMS ini adalah kita gunakan whole of nation. Maknanya penglibatan secara menyeluruh bagi setiap kementerian-kementerian, agensi-agensi, NGO dan juga pihak swasta. Jadi kita kenali sebagai rakan strategi. Jadi pada ketika ini Kementerian Kesihatan telah pun melaksanakan sesi libat urus bersama-sama dengan kementerian, NGO, di mana kesemua kementerian telah pun memberikan komitmen yang cukup padu daripada pengurusan tertinggi, termasuklah yang berhormat menteri-menteri, seterusnya ketua-ketua kementerian, di mana setiap kementerian telah menubuhkan satu jawatankuasa yang kita kenali sebagai jawatankuasa teknikal ANMS setiap kementerian, dan menerusi jawatankuasa ini mereka telah mengadakan beberapa sesi mesyuarat untuk memastikan supaya inisiatif-inisiatif yang terdapat dalam agenda nasional Malaysia Sihat dilaksanakan. Dan untuk makluman penonton SPM, dalam ANMS kita telah membagikan kepada 4 teras utama. Teras pertama berkaitan dengan pembudayaan hidup sihat, mempromosi. Kedua, dari segi perkhidmatan kesejahteraan kesihatan yang akan kita salurkan ke seluruh curug rantau rakyat di Malaysia. Ketiga, dari segi kita nak membina satu kemahiran berkaitan dengan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras keempat berkaitan dengan kebersihan persekitaran, di mana dalam teras 1, 2 dan ketiga, Kementerian Kesihatan akan memainkan peranan utama dengan pelibatan semua kementerian, NGO dan juga swasta. Manakala teras keempat, kita libatkan khusus Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu KPKT, untuk menyelaraskan sebarang inisiatif-inisiatif yang telah pun ditetapkan untuk melaksanakan program seperti kebersihan persekitaran, seperti membuang sampah dengan betul, kemudian kebersihan tandas, kemudian dari kebersihan persekitaran, dan yang penting juga adalah KPKT memperkenalkan Healthicity yang akan dirasmikan ataupun dilancarkan di 3 bandar terpilih. Pertama, di Bandar Haji Rantut telah pun dirasmikan, kedua menyusul di Kulim, Kedah, dan ketiga di Ampang, Kuala Lumpur. Dan kita juga telah menerima satu komitmen tinggi yang cukup padu daripada NGO untuk membantu kerajaan untuk melaksanakan ANMS, termasuk jugalah pihak swasta yang telah pun tampil ke hadapan untuk mencari satu ruang yang sesuai supaya mereka dapat melibatkan secara langsung dalam pelaksanaan ANMS. Jadi bagaimanakah inisiatif ANMS ini boleh digunapakai dan juga boleh digunakan oleh rakyat Malaysia untuk dijadikan rutin dalam kehidupan ataupun tabiat dalam kehidupan seharian kita selaku rakyat Malaysia ini? Saya menyuruhlah semua keluarga Malaysia supaya mengambil peluang atas apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, di mana terdapat 24 inisiatif diperkenalkan menerusi Agenda Nasional Malaysia Sihat, dan setiap inisiatif tersebut telah pun kita bentuk dari segi program dan aktiviti-aktiviti utama. Dan setiap satu inisiatif ini kita libatkan pelbagai pihak, dan kita telah pun merangka program-program aktiviti yang betul-betul menjurus ke arah keperluan masyarakat Malaysia untuk mendapatnya. Jadi setiap satu inisiatif akan diketuai oleh pegawai-pegawai tertentu, agensi-agensi tertentu, terutama sekali berkaitan dengan budaya hidup sihat, dan keduanya berkaitan dengan fasiliti-fasiliti kesihatan yang ataupun kita sediakan, dan seterusnya adalah berkaitan dengan perkhidmatan. Saya tekankan perkhidmatan kerana pihak Kementerian Kesihatan menerusi agensi-agensi mereka seperti Kementerian Belia dan Sukan, contoh Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPKT, Kementerian Wilayah Persekutuan telah pun mempunyai inisiatif program-program yang akan mereka laksanakan pada tahun 2022, dan program ANMS ini selama 10 tahun sehingga tahun 2030. Dan kita membuat perancangan secara berfasa, dan 24 inisiatif ini akan kita selaraskan, dan saya nyatakan tadi, antaranya program budaya hidup sihat,
perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan ataupun fasiliti yang perlu sedia ada. Di samping program-program kawalan persekitaran, kawalan kesihatan Kendiri akan juga kita laksanakan. Dan kemudian kita nak lihat bagaimana penyertaan individu ataupun volunteer ataupun sukarelawan ke arah melaksanakan NMS. Kementerian Kesihatan akan memperkenalkan, iaitu kita kenali sebagai satu ejen kesihatan, rakan ejen kesihatan yang dikenali sebagai My Champion yang akan dirasmikan nanti. Dan My Champion ini terdiri daripada ejen-ejen ataupun sukarelawan daripada pelbagai kementerian yang akan kita bantu, akan kita latih untuk mereka laksanakan aktiviti kepada rakyat. Itu satu. Keduanya, kita melihat dari segi perkhidmatan kesejahteraan kesihatan masih lagi belum mencapai ataupun diliputi sepenuhnya kepada rakyat, dan kita laksanakan satu program yang dikenali sebagai Jelajah NMS. Telah pun kita susun atur jadual untuk dilaksanakan di seluruh negara. Itu dia sedikit masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Encik Munshi Abdullah, dan juga kami di Selamat Pagi Malaysia ingin mengucapkan selamat bersara. Saya difahamkan ini hari terakhir Encik Munshi berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga selepas ini akan melalui kehidupan sebagai seorang yang telah pun bersara dalam perkhidmatan dalam kerajaan. Terima kasih juga kepada jasa anda yang banyak memberi mungkin buah fikir, pandangan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah dan juga terima kasih kepada Encik Munshi Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, memberi buah fikir mengenai ANMS. Tanggungjawab bersama dan juga selamat bersara saya ucapkan kepada Tuan. Terima kasih semua, terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, dan kita berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan memberikan informasi berkaitan dengan Grossemat selepas ini.